Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, pengenalan pangkalan data utama PADU selaras pendekatan transformasi digital negara dengan jaminan setiap kemudahan kerajaan bakal dinikmati penerima yang berhak. Ketika berucap melancarkan PADU di Putrajaya, Perdana Menteri menjelaskan melalui sistem berkenaan, setiap ketirisan dalam penyaluran bantuan serta subsidi kerajaan dapat dielakkan. Menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan contoh telah diberikan. Bila disebut penyasaran subsidi, dia tak dapat dilaksanakan dengan berkesan tanpa pendekatan padu dan transformasi digital yang kita sebutkan. PADU yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemaus tautin tetap merupakan pangkalan data sosioekonomi negara yang bersepadu. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil yakin pelaksanaan sistem PADU sebagai pengubah keadaan akan menjadi anjakan budaya dalam rangka dasar kerajaan. Justru rakyat perlu memanfaatkan platform yang disediakan tanpa ragu dengan tahap keselamatan dan data peribadi masing-masing. Bukan hanya dari segi pangkalan data itu sendiri, tapi satu anjakan budaya ataupun cara berfikir tentang mengumpulkan data daripada agensi-agensi, kementerian-kementerian yang berbeza, memastikan bahawa data ini dapat dimanfaatkan secara near real time. Rakyat Malaysia boleh menggunakan sistem PADU ini tanpa was-was, tanpa ragu-ragu, tanpa sebarang rasa risau terhadap tahap keselamatan data peribadi mereka. Bagi penjawat awam pula, pengenalan sistem PADU pasti memberi perkhidmatan yang unggul. Daripada saya sebagai penjawat awam, at the same time untuk ahli keluarga, bila kita tengok PADU ni banyak membantu kita lah, membantu rakyat untuk connect. Saya rasa sistem PADU ni lah yang memang ditunggu-tunggukan oleh semua rakyat, dan sekiranya semua rakyat bekerjasama memberikan datanya ke dalam sistem PADU ini, insya-Allah dia akan menjadi satu sistem yang baik. Kalau kita dapat gunakan PADU dengan baik, maka kita juga akan pastikan kita tidak ada ketirisan, kebocoran, dan itu boleh memberikan manfaat secara lebih baik dari segi penjimatan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui berharap PADU mampu mengelak ketirisan dalam pemberian bantuan dan subsidi. Jadi sebelum ini mungkin yang tidak sepatutnya dapat menerima, tapi kali ini ia memang betul kena pada sasaran, dan ia secara tidak langsung akan membantu kepada mereka yang betul-betul memerlukan, dan juga pada masa yang sama juga dapat mengelakkan daripada ketirisan lah. Sebab ia akan memberi manfaat kepada rakyat kita. Dari situ kita boleh nampak siapa yang layak dan siapa yang tak layak untuk mendapatkan kelayakan ke subsidi ke apa-apa bantuan kerajaan. Kita mohon untuk semua pihak mendaftar sistem PADU ini supaya dia mengamalkan macam cross-checking lah. Jadi semua pihak tanpa terkecuali, tanpa dipinggirkan dalam sistem ini. Ada baiknya juga untuk kita mendatakan semua maklumat kita dalam satu pangkalan data lah. Maknanya mudahkan kepada rakyat untuk menerima macam apa yang PM sebut, bantuan dan lain-lain kan. Hampir 5,000 hektar kawasan pertanian terjejas akibat banjir dengan anggaran nilai kerosakan lebih 22 juta ringgit. Antara kawasan pertanian yang teruk terjejas adalah di Kelantan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut memaklumkan 51 fasiliti kesihatan turut terjejas melibatkan masing-masing 23 di Kelantan, 17 di Pahang dan 11 di Terengganu. Bagi tujuan perolehan pam air bergerak, NADMA telah menyalurkan RM23 juta kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Terdapat permintaan untuk pam banjir dan NADMA telah memberikan peruntukan kepada JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Ya. Dan permintaan itu daripada bulan Mac tahun lalu. Dan walaupun saya dapat laporan pam-pam berkenaan masih belum diserahkan kerana ianya melibatkan prosedur perolehan, saya telah meminta supaya agar di dalam keadaan tertentu dan gawat begini, prosedur itu biarpun diikuti tetapi mestilah dicari jalan sebaik-baiknya untuk pencerahan dilakukan dengan segera. Ya. Ini untuk menyelesaikan masalah banjir termenung di kawasan-kawasan berkenaan. 28 badan bukan kerajaan NGO yang berdaftar di bawah NADMA telah menyalurkan bantuan. Sementara itu, sebuah helikopter milik Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM digunakan untuk menghantar 20 tan bekalan makanan di 5 buah pos pedalaman di Gua Musang, Kelantan yang terputus jalan perhubungan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli, Datuk Sapiah Muhammad Nur berkata, bekalan makanan dihantar kepada 1097 ketua isi rumah orang asli di Pos Balar, Pos Bihai, Pos Belatim, Pos Simpur dan Pos Gop. Jakwa Jabatan Kemajuan Orang Asli di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kerana memberi kerjasama yang baik dalam menangani masalah keputusan bekalan makanan di kawasan pedalaman masyarakat orang asli. 3 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di 2 negeri terbabit banjir iaitu Kelantan dan Pahang. Menurut portal info bencana JKM di Kelantan, PPS yang aktif ialah di SK Gual Tok Deh menempatkan 26 penduduk terjejas daripada 7 keluarga. Manakala di Pahang, penduduk terjejas terdiri 22 orang daripada 6 keluarga. Mereka berlindung di PPS Balai Raya Kampung Baru Pertanian dan Balai Raya Kampung Batu Kapur. Lebih 1,000 orang dari seluruh Perak menyertai program Bulatan Sultan Azlan Shah berselawat bersama Ustaz Don Daniel malam tadi. Program anjuran kerajaan negeri bersama Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP itu diadakan bersempena Tahun Baharu 2024. Turut hadir pada program tersebut Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad, Barisan Exco Kerajaan Negeri serta ketua-ketua jabatan. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Johan Kari Negeri Perak, Muhammad Kamaruzaman Daud. Program diteruskan dengan selawat dan zikir oleh kumpulan kasidah Majlis Rasulullah Gerik sebelum Ustaz Don Daniel menyampaikan ceramah bertajuk Mindset Tahun Baru. Program diakhiri dengan alunan selawat Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP akan menyediakan tong air besar bermula dari 10 hingga 14 Januari ini. Ia persediaan menghadapi gangguan bekalan air ekoran kerja-kerja pembaikan di loji rawatan air Sungai Dua. Di samping itu, PBA akan juga menggunakan flexi tank berkapasiti 10,000 liter. Flexi tank akan diletakkan 15 unit akan diletakkan dalam lokasi-lokasi awam supaya orang ramai boleh ambil air dari flexi tank itulah. Selain dari tangki air, kita akan menyediakan 15 gajah flexi tank.
Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.